Ini adalah senarai ahli kumpulan kami, Muhammad Adi Nizam bin Ramli, Muhammad Razadi bin Ramli, dan saya Nur Asyah binti Muhammad Nasir, Khairul Izwan bin Kamarul Arifin, dan Jacinda Lorin anak Jeti. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk hubungan individu dengan individu lain, iaitu komunikasi interpersonal mengikut kajian komunikasi interpersonal di Tenaga Nasional Berhad. Pengenalan komunikasi interpersonal. Ia mempunyai 3 bahagian. Yang pertama, komunikasi dalam organisasi bertujuan untuk menyampaikan maklumat yang benar dan tepat kepada ahli-ahli dalam organisasi supaya meningkatkan prestasi organisasi tersebut dan dapat menghasilkan mutu kerja yang berkualiti. Yang kedua, Pincus 1986, komunikasi ke atas, komunikasi mendatar dan komunikasi ke bawah mempunyai hubungan positif yang kuat dengan kepuasan kerja dan prestasi kerja. Yang terakhir, dalam sebuah organisasi, komunikasi ke atas diperlukan oleh pihak atasan supaya cadangan daripada pekerja bawahan dapat membantu mereka membuat keputusan dan perancangan organisasi. Teori-teori berkaitan komunikasi interpersonal. Menurut Luton, Avolio, Evie dan Norman, komunikasi interpersonal melibatkan psikologi kalangan pekerja antara eksekutif, bukan eksekutif ke arah menggalakkan pengalaman manis yang menyenangkan. Menurut Altman dan Taylor pula, menyatakan bahawa teori interpersonal ini dengan teori tembusan sosial dikenali juga sebagai teori kulit bawang, mengatakan dalam proses menjalin hubungan, komunikasi berubah daripada tidak rapat kepada tahap yang lebih mendalam dan peribadi dalam jangka masa tertentu. Menurut Peters, mengatakan komunikasi interpersonal yang baik merupakan elemen penting bagi membolehkan pemimpin berinteraksi dengan berkesan kepada staf bawahan. Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk bertukar idea atau fikiran dengan individu lain. Komunikasi ini memerlukan pertuturan ataupun penyampaian secara dua hala di mana terdapat proses perkongsian maklumat antara individu yang terlibat. Menurut Ranjit, 3 gaya tingkah laku interpersonal yang umum apabila berinteraksi dengan orang lain iaitu gaya, pasif, agresif dan asertif. Tingkah laku pasif mengalah kepada permintaan orang lain, tidak menyatakan perasaan atau pandangan diri sendiri dengan jujur dan memperkecilkan diri sendiri kepada orang lain. Tingkah laku agresif, perbuatan yang tidak menghiraukan hak orang lain, menyalahkan orang lain apabila timbul masalah atau kesilapan, mengugut, berperang mulut dan menyindir. Tingkah laku asertif. Sifat asertif ialah mempertahankan hak peribadi dan menyatakan fikiran, perasaan dan kepercayaan secara terus terang, jujur dan wajar tetapi tidak pula mencabuli hak orang lain. Organisasi yang dipilih oleh kumpulan kami adalah Tenaga Nasional Berhad. Tenaga Nasional Berhad merupakan syarikat utiliti elektrik terbesar di Malaysia dan antara yang terkemuka di Asia. TNB memainkan peranan yang utama untuk kemakmuran nasional, ekonomi dan sosial dengan menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berdaya harap. Bisnes teras TNB adalah perjanaan, penghantaran dan pembahagian tenaga elektrik. TNB merupakan penyumbang utama kepada kapasiti industri total di semenanjung Malaysia menerusi 6 stesen haba dan 3 janakuasa hidro utama. TNB juga mengurus dan mengendalikan rangkaian penghantaran yang komprehensif iaitu grid nasional. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairul Izwan bin Kamarul Arifin akan menerangkan tentang komunikasi interpersonal di dalam syarikat tenaga nasional. Komunikasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam sesebuah organisasi yang besar seperti TNB, terutamanya dalam menentukan matlamat dan hala tuju syarikat. Bagi TNB, sebagai salah sebuah syarikat berkaitan kerajaan, iaitu PLC,
Organisasi ini memerlukan proses komunikasi yang berkesan di antara pengurusan dengan audien dalaman iaitu warga kerja serta audien luaran iaitu pengguna. Setiap jabatan di dalam sesebuah syarikat atau organisasi mempunyai fungsi masing-masing di dalam memastikan operasi syarikat berjalan dengan baik dan lancar. Mereka hendaklah memastikan komunikasi luaran yang digunakan adalah tepat, konsisten dan tidak melanggar kerahsiaan syarikat kerana maklumat yang disiarkan dinyatakan kepada pelanggan boleh mendatangkan kesan yang signifikan terhadap reputasi syarikat yang juga melibatkan undang-undang. Komunikasi dapat membantu organisasi mencapai objektif dengan mempengaruhi pekerja mengubah kelakuan, minat dan kerjasama untuk bekerja dan mencapai matlamat organisasi melalui kaedah lisan, bertulis, mekanikal dan simbolik. Kelebihan teori komunikasi organisasi. Komunikasi yang berkesan juga harus dilihat dari segi dimensi kesepaduan organisasi iaitu tahap sejauh mana kaki tangan bersepadu dan terlibat dalam interaksi interpersonal bagi mencapai matlamat yang dikongsi bersama. Komunikasi yang kabur akan menimbulkan kekeliruan dan salah faham yang boleh menjelaskan kesepaduan organisasi. Yang kedua, keperluan berinteraksi merupakan salah satu dimensi komunikasi penting dalam persekitaran organisasi. Keperluan berinteraksi meningkat apabila kaki tangan berhadapan dengan maklumat yang mencabar kepercayaan, sikap dan pengetahuan mereka. Yang ketiga, masalah komunikasi berlaku di organisasi adalah pengaliran maklumat sehala daripada pihak atasan kepada pihak bawahan, di samping kecenderungan pihak atasan mengambil keputusan tanpa mengambil kira pendapat dan pandangan pihak subordinat. Yang keempat, melalui komunikasi, organisasi akan dapat memperolehi banyak maklumat yang diperlukan seperti pengetahuan teknologi, latihan kerja, keuangan dan sebagainya. Ini bertujuan agar usaha menyusun strategi ke arah bagaimana hendak berfungsi secara cekap dan berkesan. Dan yang kelima, komunikasi juga turut berperanan menyelesaikan sesuatu masalah organisasi. Berikut merupakan amalan-amalan komunikasi dalam syarikat tenaga nasional Berhad. Antaranya ialah komunikasi bersemuka, email, laman sosial web dan portal, newsletter atau bulletin, Facebook atau sosial media, video conference dan Webex. Teori komunikasi organisasi amat penting dalam sesebuah organisasi. Merujuk kepada artikel yang bertajuk Kepentingan Komunikasi dalam Latihan, Komunikasi Organisasi pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta untuk meningkatkan pelayanan serta komunikasi interpersonal dalam pengurusan. Organisasi menurut perspektif Islam, satu analisis di kumpulan jaminan perniagaan. Telekom Malaysia Berhad adalah merujuk kepada teori komunikasi organisasi. Penggunaan melalui telefon pintar atau laman sosial akan menyebabkan hubungan silaturahim antara sesama manusia menjadi renggang kerana hanya berhubung melalui alam maya. Penggunaan komputer yang berterusan akan menyebabkan mata cepat rabun dan rosak. Begitu juga dengan penggunaan telefon pintar yang kerap akan menyebabkan kanser otak berlaku. Komunikasi dalam organisasi adalah sangat penting dan perlu dititik beratkan. Komunikasi secara lisan perlu diamalkan bagi mengeratkan silaturahim dan menjalinkan hubungan yang baik antara pihak pengurusan dengan anggota kerja. Komunikasi secara lisan dapat melihat secara realiti dan menunjukkan kepribadian yang sebenar. Cadangan penambahbaikan. Keperluan berinteraksi merupakan salah satu dimensi komunikasi penting dalam persekitaran organisasi. Pihak pengurusan perlu memantau penggunaan telefon pintar dan laman sosial di kalangan anggota kerja kerana ini boleh menyebabkan silaturahim antara anggota kerja berkurangan dan tiada jalinan hubungan yang boleh merapatkan lagi hubungan kekeluargaan. Komunikasi yang berkesan juga harus dilihat dari segi dimensi kesepaduan organisasi iaitu tahap sejauh mana kaki tangan bersepadu dan terlibat dalam interaksi interpersonal bagi mencapai matlamat yang dikongsi bersama. Komunikasi antara pengurusan dan warga kerja adalah dengan mengadakan sesi teh tarik yang boleh mendekatkan pengurusan dengan warga kerja
Komunikasi secara berterusan juga mampu membantu warga kerja yang menghadapi konflik dan masalah. Kesimpulannya, komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain dalam lingkungan organisasi. Komunikasi dalam organisasi menjadi asas interaksi ahli organisasi untuk membolehkan mereka berfungsi. Melalui komunikasi, anggota kerja akan mencapai persefahaman sesama mereka, membina kepercayaan, menyelaraskan tindakan dan merangka strategi untuk menyempurnakan matlamat. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain dalam lingkungan organisasi. Sekian, terima kasih.